Okey, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana kita tahu semalam permohonan maaf yang dilakukan oleh Pesuruhjaya PAS Perak. Tetapi hari ini kita lihat kenyataan daripada anak beliau, iaitu anak lelakinya, yang berkenaan dengan isu ini. Dan saya lihat beliau dikatakan mempertahankan permohonan maaf yang dibuat oleh bapanya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di sini juga iaitu anak beliau, Muhammad Rifaat Razman, memohon maaf yang dilakukan itu menjaga nama baik Perdana Menteri. Dan katanya kedua-dua pihak bersetuju menyelesaikan kes itu di luar mahkamah. Dan ia bukan penyelesaian sebelah pihak. Kedua-dua pihak bersetuju tarik kes masing-masing, bukan kes sebelah pihak. Dan di sini juga dia kata kalau nak panjangkan kes, lagi banyak pekung dibuka. Sebab Anwar ada kes yang sudah disabit bersalah dan dijatuhkan hukuman. Kedua-dua belah pihak bersetuju kes ditutup untuk menjaga nama baik Anwar sebagai PM. Selesai, ini katanya. So, apa yang saya lihat di sini juga, kenyataan yang dikeluarkan oleh anak kepada Pesuruhjaya PAS Perak ini, seolah-olah dia mempertahankan permohonan maaf ini, seolah-olah bapaknya tak bersalah dalam isu memfitnah ini. Ini adalah satu taktik yang pada saya propaganda ataupun cuba untuk menyembunyikan sesuatu supaya beliau tidak didakwa, tetapi dia akan menjadi satu bahan yang mana seolah-olah bapa dia tidak melakukan kesalahan itu, dan yang mana dia cuba untuk menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun cuba mengaitkan dengan isu LGBT yang telah pun bapa dia pernah ucapkan untuk memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim di PRU ke-15. Jadi kenyataan dia ini seolah-olah dia menutupi sesuatu perkara. Dan di sini kenyataannya juga yang dia berkata, kedua-dua pihak bersetuju tarik kes masing-masing, bukan kes sebelah pihak. Ini menandakan bahawa egois yang besar, yang mana kita tahu bahawa sepatutnya kepimpinan PAS, apalagi anak muda seperti anak kepada Pesuruh PAS Perak ini, menunjukkan satu sikap yang baik, bukan egois yang begitu besar dengan kenyataan-kenyataan yang pada saya propaganda yang kita tahu bahawa dia berselindung di sebalik apa yang dia keluarkan. Dan dia di sini juga kata, kalau nak panjang kes, lagi banyak pekung dibuka. Sekarang ini, kamu nak panjangkan kes, pekung siapa yang hendak dibuka? Pekung bapak kamu lah. Kerana bapak kamu yang fitnah. Lepas itu kamu nak cerita pula. Dan dia kata di sini, sebab Anwar ada banyak kes yang sudah disabit bersalah dan dijatuhkan hukuman. Ini sudah pun menimbulkan fitnah dan menimbulkan keraguan. Jadi jangan dia membuat hujah-hujah seperti ini, seolah-olah bapak dia tak bersalah dan dia merasakan bahawa Anwar banyak melakukan kesalahan di mahkamah dan banyak disabitkan bersalah apabila dia mengeluarkan kenyataan ini. Jadi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh anak kepada Pesuruhjaya PAS Perak ini pada saya berbaur kepada memfitnah lagi. Dan di sini dia cuba mengelak dengan jawapan-jawapan yang pada saya tidak masuk akal dan perlu diteliti. Kali ini pada saya, kalau mereka cuba untuk nak melakukan kesalahan, sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh maafkan, tetapi saman diteruskan. Kerana terlampau egois, terlampau ego. Dan saya sudah pun pergi kepada Facebooknya anak kepada Pesuruhjaya PAS Perak ini tadi. Memang di Facebook dia memang terlalu banyak propaganda yang mana dia cuba untuk melemahkan kerajaan yang ada, cuba untuk mempelekehkan kerajaan yang ada. Sedangkan sepatutnya beliau sebagai tokoh muda memberi idealisme yang terbaik. Dan apa yang saya lihat di sini juga, apabila dia cuba mengatakan bahawa kedua-dua belah pihak bersetuju tutup kes untuk menjaga nama baik Anwar ini tadi, dan dia kata selesai, sebenarnya dia tidak perlu nak mencerita tentang menjaga nama baik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tanpa bapak dia ini pun Datuk Seri Anwar Ibrahim dah terkenal. Apa yang kamu nak hujah sebenarnya pun rakyat dah tak percaya. Rakyat dah tahu perangai bapak kamu. Dan termasuk kamu sendiri sebagai anak sepatutnya tidak menjawab kenyataan dengan cara egois seperti ini. Seolah-olah kamu dah pun sangat hebat. Seolah-olah kamu telah pun berada di pihak yang benar. Ini adalah pada saya dan kepada rakyat yang mana mungkin kamu nak bercerita dengan walaon-walaon bahawa memang
Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa agenda LGBT. Apakah itu maksudnya? Jadi pada saya, sebelum nak keluar kenyataan, fikir. Jadi kalau anak pun sama macam bapa, orang kata, bapa boleh, anak rintik lah. Inilah jadinya. Jadi benda-benda yang seperti ini, yang melibatkan isu hasutan, melibatkan parti seperti DAP, yang mana kamu kata DAP di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kamu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa agenda LGBT, yang mana DAP ni kamu anggap juga membawa idealisme komunis. Ini adalah satu yang besar skop dia, yang mana boleh memfitnah banyak orang. Apabila kamu sebut DAP, itu bermaksud kepada kaum-kaum Cina. Apabila kamu sebut kepada LGBT pula, seolah-olah kamu menghina kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam isu ini. Dan kamu seolah-olah nak mengatakan bahawa agenda ini memang nak dibentangkan, nak dibawakan. Jadi pada saya, egois itu perlu dibuang sebagai kepimpinan muda dalam PAS. Patut dia menunjukkan sikap yang baik. Dan saya harap Menteri Komunikasi kawal ataupun menyemak kepada Facebook anak kepada Pesuruhjaya PAS Perak ini. Dan begitu juga dengan KDN. Kerana saya lihat Facebook dia, banyak yang seolah-olah berbau kepada fitnah semua. Berbau kepada tidak ada pun agenda untuk pembangunan. Tidak ada pun agenda bagaimana untuk merakyat. Semuanya kerja dia menghentam kerjaan yang ada. Jadi apa hala tuju pemimpin muda PAS ni? Apa agenda kamu di kawasan kamu? Di kawasan bapak kamu? Apa agenda besar yang PAS nak bawa di Perak? Jika kepimpinan PAS seperti ini, maka tidak ada guna lah. Jadi tidak ada guna politik PAS ni kalau kerja dia nak menyalahkan orang lain yang seolah-olah mereka ini Tuhan yang tidak akan pernah bersalah. Maka tidak ada orang kata balance dalam politik yang mana PAS tidak begitu bagus dalam untuk mereka menjadi pembangkang. Jadi apa yang kita lihat dalam Facebooknya, semua berbau yang pada saya tidak selayaknya kepimpinan muda lakukan. Tidak ada idealisme yang terbaik. Yang dibawa melibatkan isu-isu perkauman dan agama. Yang saya lihat paling banyak dia hentam DAP, hentam PKR. Jadi kerajaan yang ada hari ini, kalau beginilah sifatnya pemimpin PAS, maka tak payah bagi peruntukan dengan pemimpin PAS ini. Mungkin mereka lepas ini lebih hebat kerana PAS ramai orang kaya yang suka menderma, suka bersedekah, tidak kira waktu. So saya rasa parti PAS adalah parti yang kaya, yang tidak memerlukan dana. Dan kalau boleh, peruntukan untuk PAS pun tak payah nak bagi. Baru kita tahu. Hari ini semua berkokok. Kerana apa? Kerana mereka tak dapat peruntukan, tak dapat bajet. Tapi mereka menindas pembangkang yang lalu. PAS apabila mereka dapat lebih daripada orang lain, maka dia akan senyap. Tetapi kalau orang lain lebih sedikit, dia akan berbunyi seolah-olah Malaysia ini milik PAS. Ingat, pemimpin PAS, Malaysia ini bukan milik PAS, milik rakyat. PAS hanyalah sebuah parti. PAS bukannya tonggak kepada Islam, tetapi menjual isu Islam untuk kepentingan pribadi pemimpin politik dalam PAS ini. Jadi, itu sebabnya idealisme PAS tak boleh dibawa ke Sarawak, ke Sabah. Jadi sampai bila-bila pun pemimpin PAS tidak akan boleh menambah kerusi. Seperti mana yang ada hari ini pun, nasib baik. Kita tak tahu sedekah daripada mana yang apabila PRU harus sokong PAS dan baru dibagi duit. Ini dikatakan sebagai fitnah juga. Ini juga yang dikatakan sebagai sedekah, bukan rasuah. Jadi inilah cara pimpinan PAS yang ada hari ini. So, kita pikir-pikirkan. Sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Terima kasih.